kasih Datuk Pengerusi beri peluang pada saya untuk bersama membahas. Saya nak menyentuh B21 butiran 12,0900 subsidi harga beras. Walaupun telah pun disebut oleh rakan-rakan tadi, khususnya daripada Macang, yang telah pun banyak menyentuh, saya juga ingin mengambil peluang untuk membangkitkan persoalan ini. Walaupun telah pun dilaporkan dalam audit, dan saya fikir bahawa kalau audit tidak lapor pun, memang Yang Berhormat Menteri pun telah pun mengakui perkara ini menjadi satu masalah kepada kita, kepada kerajaan dan juga kepada negara kita yang terpaksa membelanjakan wang yang begitu besar tetapi tidak mencapai sasaran yang kita harapkan. Malah kalau kita lihat daripada apa yang telah disebut oleh audit ini, sejak daripada 2008 bermula daripada skim ini hingga 2011 kita telah membelanjakan 1.828 bilion daripada 2.101 bilion yang diperuntukkan. Bermakna bahawa satu jumlah yang sangat besar yang telah pun kita belanjakan, dengan harapan bahawa 40,000 metrik tan di Semenanjung itu dapat berada di pasaran, dan 20,000 metrik tan di Sabah dan di Sarawak seharusnya berada di pasaran beras ST15. Tapi persoalan dia, isu dia ialah, bagi saya bahawa isu sekarang ni ialah isu di pasarannya dalam sekitar 10 ke 20% sahaja. Yang Berhormat Menteri sendiri pun mengakui bahawa dalam sekitar 10 ke 20% sahaja beras ini wujud di pasaran. Itu pun kewujudan di pasaran itu terpaksa bersaing daripada pengguna ini, khususnya orang yang miskin yang sepatutnya dia bersaing dengan kedai makan pun ambil. Restoran besar pun ambil beras itu, sebab itulah beras yang murah untuk mereka jual di restoran ataupun kedai makan mereka, dan juga warga asing. Jadi dalam keadaan 10 ke 20% sahaja, jadi berapalah sangat rakyat Malaysia yang miskin, yang ada di luar bandar yang dapat memperolehi beras ini. Malah kalau kita lihat bahawa di kawasan-kawasan ataupun di kedai-kedai di luar bandar sukar untuk nak dapat beras ST15. Saya telah pun diberikan, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri, janji dengan saya nak beri nama 600 syarikat, lebih kurang 600 syarikat yang diberikan kuota beras untuk mengkampitkan beras ST15 ini. Saya tak sempatlah nak cek, sibuk dengan hari raya baru-baru ini, raya kelang kabut dengan korban, sembelih lembu korban. Tetapi isu dia ialah bukan sekadar senarai ini mana yang betul dan tidak sebagainya, tetapi apakah skim ini, mekanisme ini tercapai ataupun tidak. Apakah dia merupakan satu keperluan lagi kepada negara kita untuk kita nak teruskan skim ini. Sebab saya katakan bahawa memang sewajarnya kita mensubsidikan beras itu untuk rakyat, khususnya yang susah, yang miskin. Tetapi apa yang kita lihat dalam pelaksanaan hari ini, dalam kita memperuntukkan sejumlah wang itu, akhirnya yang dapatnya ialah syarikat-syarikat ini. Syarikat-syarikat ini yang dapat untung, iaitu mereka membeli beras yang sepatutnya 2,100 satu metrik tan, satu metrik tan, dengan kadar 1,300, lebih kurang 1,300 dia beli. Maknanya RM750 kerajaan subsidi kepada mereka. Dan apa yang berlakunya, Yang Berhormat Menteri pun sudah sedia maklum, saya pun telah pun berulang kali menyebut di Dewan Yang Mulia ini, bahawa sebahagian besar daripada mereka ini ialah menukar baju. Menukar baju, iaitu menjadikan beras ST beras 5%, beras 10%, dan juga beras beras hancur yang dihantar ke Kelang untuk buat mihun dan sebagainya. Dan mereka akan mendapat keuntungan yang besar. Ini bermakna yang berhormat, sebahagian besar daripada mereka-mereka yang diberikan kuota untuk mengkampit beras ST15 ini,
dia bukan pergi jual beras pun kat kilang lain. Dia jual betul-betul jual tuang. Jual tuang. Kina tahu tuang. Jual kertas resip dia. Dia pergi jual resip dari tani. Surat. Maknanya dia dapat peruntukan yang aku dapat hang pergi ambil. Saya bagi kepada yang berhormat Tuan Karang, pergi ambil kat Bernai. Jadi ini isu dia. Maknanya mereka sebenarnya tidak menjalankan kegiatan mengkampit beras ST15. Sebab mereka tak perlu. Sebab kalau mereka nak kampit sendiri, mereka kena fikir mereka kena ada mesin, mereka kena ada jentera, mereka kena ada pekerja dan sebagainya, mereka kena ada modal lain, kos untuk nak beli. Sekarang mereka hanya goyang kaki. Kau senang minta penjelasan sikit. Goyang kaki tengah steam. Bagi lagi, tambah lagi. Jadi tengah mereka cukup jual tuang 200 300 ringgit satu tan. Itu yang dibeli. Yang mereka dapat. Mereka goyang kaki kalau mereka dapat 50,000 metrik tan. Maknanya satu metrik tan mereka dapat 200 ringgit, 300 ringgit. Jadi mereka sudah pun rasa selesa. Jadi akhirnya mereka jual kepada pengilang-pengilang besar ni. Pengilang besar ni dia tidak akan buat ST15. Dia mungkin buatlah dalam sekitar 5%, 10%, 20% dan sebagainya, tapi dia nak mencari untung yang lebih, maka sudah tentu dia buat beras 5% dan 10%, kerana itu yang akan memberikan keuntungan kepada mereka. Jadi isu dia ialah isu saya melihat bahawa skim ini sudah tidak memberikan keuntungan kepada rakyat jelata. Sikit ya pokok senang. Sebab kebetulan dua-dua menteri hebat ada dalam Dewan hari ini. Menteri Kepenggunaan pun ada, Menteri Pertanian pun ada. Sebab yang menjadi isu besar ni ialah soal jumlah padi ST15 yang sangat sedikit diproses oleh kilang-kilang, yang sepatutnya dimiliki oleh ramai orang. Sedangkan harganya, harga ST15 jauh lebih rendah berbanding dengan ST10 dan ST5. Oleh sebab itu, apa pandangan pokok senar supaya satu polisi dibuat oleh kerajaan dan Dewan ini diberi mandat supaya memastikan jumlah ST15 tu jauh lebih daripada 50% supaya kenikmatan tu dapat kepada rakyat. Apa penjelasan? Terima kasih sahabat saya pada Kuala Kedah. Sebab itu saya melihat bahawa skim ini dengan memberikan kepada syarikat sampai 600 syarikat ni, akhirnya saya katakan bahawa mereka ni lah yang dapat keuntungan. Sebab itu saya nak mencadangkan supaya satu agensi kerajaan ni yang seharusnya diberikan tanggungjawab untuk mengkampitkan beras ST15 ni, supaya agensi kerajaan ini lebih berada tanggungjawab untuk menjaga kepentingan rakyat miskin yang susah ni. Mereka ni yang diberikan tanggungjawab untuk mengkampitkan, bukan lagi kepada syarikat. Bila bagi kepada syarikat, kita carilah syarikat baru pula. Kita tahu, kita buang syarikat lama, cari syarikat baru macam tu juga. Kalau dia dapat 10 tan, dia nak fikir, kalau aku dapat 10 tan, takkan aku nak pergi beli mesin, nak beli jentera, nak beli plastik, nak cari pekerja, buat apa 10 tan? Baik aku bagi kepada kilang besar, hang tolong kampit, hang pergi beli beras. Jadi bila bagi kat kilang besar dia akan buat 2-3 jenis. Dan ini menjadi masalah juga kepada beras premium yang lain. Sebabnya begini, dia akan berlaku persaingan kos orang nak mengoperasi, kos operasi untuk mengkampit beras 5% dan 10% hak yang sebenar ni dia tinggi. Tetapi syarikat ni, kilang-kilang ni, depa kos depa rendah sebab depa ambil beras daripada beras yang disubsidi oleh kerajaan. Walaupun dia terpaksa bayar harga 1,300 campur lagi 300 kepada orang pemegang lesen itu, tetapi dia masih lagi rendah berbanding dengan pengilang sebenar yang mengkampitkan beras 5% dan juga 10%. Jadi habiskan ya, Mat. Ya. Ya, saya dah biar ni. Mas habis. Tak sampai lagi 10 minit. Dah. Jadi sebab itu saya minta bahawa, saya cadang bahawa supaya diberikan kepada agensi kerajaan sendiri, ataupun kita buat satu sistem kupon, semua orang yang pendapatan 3,000 ke bawah ni depa layak. Orang pendapatan 3,000 ke bawah melayak, kalau tidak bagi overbrim. Pasal depa susah kita nak bantu depa. Jadi orang yang pendapatan 3,000 ke bawah ni lah yang seharusnya mendapat kupon untuk mendapat beras, bukan lagi ST15 bagi saya. Lebih baik dapat beras
10% ataupun beras 5%, supaya mereka juga dapat makan beras yang lebih baik. Akhir sekali, Yang Berhormat pengerusi berkaitan dengan benih padisah ni, benih padisah. Saya dah juga ingin mendapat sedikit penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri bahawa kalau kita lihat bahawa masalahnya sekarang ini ialah macam mana proses syarikat-syarikat yang 10 syarikat ini yang Muhammad sebut baru ni, yang diberikan kuota benih padisah ni, macam mana dia claim? Kebimbangan saya ialah mereka tak buat sampai kepada peringkat 20,000 metrik tan, tetapi mereka buat 15,000, tapi mereka claim 20,000. Ini satu kemungkinan yang boleh berlaku. Sebabnya begini, Yang Hormat, sekarang ini benih padi ada yang pihak persendirian buat, yang mereka ni tak dapat kelulusan daripada pihak kerajaan, tapi mereka buat benih yang sama. Mereka buat benih yang sama, 219 umpamanya, 219 mereka buat. Ada, saya tahu banyak orang-orang yang mengusahakan sendiri untuk beri kemudahan kepada petani dan sebagainya. Ada petani yang simpan sendiri benih dia. Bila dia ambil padi, dia simpan sendiri. Dia simpan sendiri, walaupun tak banyak peratus ini, tidak besar, tapi dia simpan sendiri benih dia. Bermakna bahawa yang kita peruntukkan sebanyak 80,000 tan metrik tan satu tahun, maknanya satu musim lebih kurang 40,000 metrik tan satu musim. Bermakna bahawa pengeluar benih ni, yang memproses benih ni, dia tak perlu lagi keluar kepada sampai kepada tahap itu, walaupun dalam keadaan bencana dan sebagainya. Jadi saya bimbang bahawa kita beri subsidi kepada mereka 20,000 metrik tan, tapi akhirnya mereka claim 20,000 metrik tan, tapi yang mereka keluar ialah 15. Sebab itu saya nak katakan bahawa CL1, CL2 itu pun akan diguna daripada subsidi yang diberikan oleh pihak kerajaan melalui cara-cara ini. Jadi sebab itu saya minta penjelasan daripada pihak Yang Berhormat, sebab saya lihat bahawa ada report-report yang sampai kepada saya, petani-petani termasuk di sebelah Jerelun, di sebelah Perlis, termasuk Kubang Pasu dan sebagainya, yang dibekalkan oleh Seri Merbuk ni pun ada pada setahun yang lalu, awal tahun ni, dia tak naik. Lebih kurang satu jumlah yang agak besar di satu kawasan tu, 100 kampit benih itu tidak tumbuh. Jadi bermakna bahawa kualiti beras yang dibekalkan oleh Seri Merbuk yang diberikan kepercayaan oleh kerajaan juga sangat dipersoalkan. Sekian, terima kasih.